我们今天继续讲上帝呼召大卫。 Hari ini kita akan melanjutkan membicarakan Allah memanggil Daud. 上帝用一个人， Allah memakai seseorang, 是不是因为这个人有足够的资格、好的条件，上帝看中就把他拣选了？ apakah karena orang tersebut mempunyai kualifikasi yang cukup, mempunyai syarat yang baik sehingga dia dipilih oleh Tuhan? 如果是这样的话， Kalau demikian halnya, 是人帮助上帝， adalah manusia yang menolong 是 Tuhan, 人决定上帝用不用他。 adalah manusia yang memutuskan apakah Tuhan mau memakai 这 dia. 个原则跟圣经的真理是相悖的。 Dan prinsip ini dengan kebenaran dalam Alkitab itu justru bertolak belakang. 上帝是主， Karena Allah adalah Tuhan, 上帝在一切的事情上掌有主权。 dan di dalam segala hal Allah itu berdaulat. 上帝用一个人的时候， Maka ketika Allah memakai 他 seseorang, 就把他恩典赐给那个人， Dia pun memberikan anugerah kepada orang tersebut. 他就使那个人有条件可以侍奉上帝。 Dan dia menjadikan orang itu mempunyai kualifikasi untuk melayani 这样 Tuhan. 神的恩典、 Dengan demikian adalah anugerah Tuhan, 神的功劳、 adalah jasa dari Tuhan, 神的主权决定了他国度里面一切的活动。 dan kedaulatan Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan di dalam kerajaan Allah. 这样的原则比较符合归正神学的原理。 Dan prinsip seperti ini baru lebih cocok dengan doktrin di dalam teologi reform. 在亚伯拉罕的时期， Pada zaman Abraham, 在摩西的时期， pada zaman Musa, 在大卫的时期， pada zaman Daud, 上帝用不同的方法带领整个世界的人类。 Allah memakai berbagai macam cara yang berbeda untuk memimpin umat manusia dalam dunia. 就是一个有信仰的人建立了整个世界归向上帝的民族。 Dan karena satu orang yang mempunyai iman yang memimpin seluruh umat manusia dalam dunia ini menjadi bangsa yang takut kepada Tuhan. 他的主权赐下了一个把律法赐给全世界历史的伟大的人。 Dan di dalam kedaulatannya lah dia memberikan Taurat kepada satu orang yang memberikan berkat kepada seluruh umat manusia dalam dunia yaitu melalui 我们已 Tauratnya. 经用半年的时间思想上帝拣选亚伯拉罕，上帝拣选摩西。 Kita sudah menggunakan waktu setengah tahun membicarakan bagaimanakah Allah memilih Abraham dan Allah memilih Musa. 那么今天我已经开始讲了上帝拣选大卫。 Dan sekarang saya sudah mulai membicarakan tentang Allah memilih Musa, 大卫 Daud. 大卫母拣选的时候， Pada waktu Daud dipilih, 不是因为人需要律法， bukan karena manusia membutuhkan Taurat, 也不是因为上帝要建立一个民族， dan juga bukan karena Allah mau membangun satu bangsa, 上帝要在个人的身上显出一个侍奉主的人有怎样神的恩典。 tetapi Allah mau dalam diri satu orang, ketika orang itu mau melayani Tuhan, bagaimanakah dia mempunyai karakter. 大卫被拣选以前， Sebelum Daud dipilih, 以色列人已经选了这个扫罗作为他们的君王， bangsa Israel sudah memilih Saul sebagai raja mereka, 但是上帝对这件事非常不满意。 tetapi Allah sangat tidak puas terhadap hal ini. 从人的观念来看， Dari konsep manusia kalau kita memandangnya, 扫罗是非常有资格做君王的， Saul adalah seorang yang sangat berkualifikasi menjadi seorang raja. 因为他的身材高大， Karena postur tubuhnya tinggi 非常英俊， dan sangat tampan, 而且他有很大的体力，过于普通的人。 dan dia juga mempunyai kekuatan tubuh yang sangat besar yang melampaui orang pada umumnya. 在列国的君王中间， Dan di tengah raja-raja daripada bangsa yang lain, 这些都是条件。 ini semua merupakan persyaratannya. 直到21世纪， Sampai abad 很 ke-21, 多百姓、很多人民拣选他们的总统的时候， banyak rakyat ketika mereka memilih presiden mereka, 他们也把这些条件列在他们观念的中间。 mereka juga menaruh persyaratan ini di dalam konsep pemikiran mereka. 你看见世界很多总统是一表英才，是很有健康、很有吸引人的外貌的这些正人君子。 Oleh karena itu ketika saudara melihat presiden-presiden dalam dunia ini, banyaklah dari orang-orang yang mempunyai ketampanan, kegagah perkasaan dan juga mempunyai daya tarik yang sangat tinggi kepada orang pada umumnya. 当上帝拣选扫罗的时候， Maka ketika Allah memilih 拣选大卫的时候， Maka ketika Allah memilih Daud, 他有很不同的表现， dia mempunyai satu pernyataan hidup yang sangat berbeda, 却成为上帝拣选以后所彰显出来的恩典。 tetapi dia justru merupakan satu orang yang menyatakan anugerah Tuhan
keluar. 他的出生来说， Dari kelahirannya kalau kita 他 melihat, 是耶西家里面最小的一个孩子。 dia adalah anak bungsu dari keluarga Isai. 在圣经里面，长子的名分是非常重要的。 Di dalam Alkitab, hak ke anak yang sulung itu sangatlah penting. 长子除了是最先生出来的， Anak sulung selain daripada dia dilahirkan terlebih dahulu, 也就是照圣经的话，你少年时生的孩子是很英勇的。 yaitu dengan perkataan Alkitab dikatakan bahwa anak yang dilahirkan ketika engkau masih muda itu adalah sangat gagah perkasa. 这一份来说，大卫是没有份的。 Dan kalau kita melihat dari sudut pandang ini, Daud tidak berbagian di dalamnya. 他前面还有7个兄长， Karena sebelumnya dia masih mempunyai 7 orang kakak 比他更年长， yang lebih senior daripada dia, 比他更健壮， yang lebih gagah perkasa sehat dari dia. 他其实是没有份的。 Maka sebenarnya dia tidak berbagian. 所以，我们与其说上帝拣选，是因为大卫有足够的资格，所以成为君王。 Maka daripada kita mengatakan Daud dipilih oleh Tuhan karena dia berkualifikasi untuk menjadi seorang raja, 我们看见大卫本身什么都没有， sebenarnya kita melihat dalam diri Daud apapun dia tidak 但 miliki. 是在以后大卫一生的侍奉中间， Tetapi dalam pelayanan Daud seumur hidupnya di kemudian hari, 看见上帝用大卫， kita melihat bagaimanakah Allah memakai Daud 也借着大卫彰显上帝的恩赐， dan juga melalui Daud untuk menyatakan karunia yang Tuhan berikan. 实在不是普通人所拥有的。 Itu sesungguhnya bukan yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. 今天我要大家思想，从神的恩典看大卫，不是从大卫的才干来看上帝用他。 Oleh karena itu saya hari ini mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan bagaimanakah kita melihat hal ini dari anugerah Tuhan, bukan dilihat daripada karunia atau talenta yang dimiliki oleh seseorang manusia. 大卫个别产生出来的果效， Dan hasil yang ditunjukkan melalui kepribadian Daud secara pribadi itu 提醒我们每一个人怎样教导我们的孩子。 mengingatkan kepada kita setiap orang bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita. 在大卫的父亲眼里， Di dalam mata pandangan daripada ayah dari Daud, 大卫不是重要的， Daud itu tidaklah penting 因为在撒母耳到他家里来的时候， karena dari Samuel ketika mengunjungi ke rumahnya, 耶西把他的大孩子、二孩子、三孩子一个一个带出来的时候， ketika Isai memanggil anaknya yang sulung, kedua, ketiga, dan satu persatu dipanggil keluar, 完全不知道撒母耳要看他的孩子是为什么原因。 sama sekali tidak mengetahui apakah alasan daripada Samuel mau lihat anak-anaknya. 但是当耶西把孩子一个一个带出来的时候， Tetapi ketika Isai memanggil anaknya satu persatu keluar, 他是有意念中间感到他的孩子够资格做大事情的。 dalam konsep pemikirannya dia berpikir bahwa anaknya itu cukup berkualifikasi untuk melakukan hal yang besar. 完全没有想到这一个撒母耳心里面听上帝的话说，不是这个，不是这个，不是这个，不是这个。 Dia sama sekali tidak terpikirkan bahwa Samuel di dalam hati yang mendengarkan perkataan daripada Tuhan itu yang mengatakan bukan ini, dan bukan itu. 所以他7个孩子里面 Maka di dalam 7 anak-anaknya itu 根本没有一个是合资格被上帝拣选的。 sama sekali tidak ada satupun yang berkualifikasi yang cocok dipilih oleh Tuhan. 许多做父母的人想，我的孩子这么好，难道没有资格给上帝使用吗？ Banyak yang sebagai orang tua yang merasakan anak saya begitu baik, mengapakah tidak bisa dipakai oleh Tuhan? 我们曾经常常在努力栽培我们的孩子以后，我们认为他一定是上帝可以重用的人。 Ketika kita giat, ketika kita sering kali mendidik anak kita, kita mengharapkan anak-anak kita itu akan dipakai oleh Tuhan secara hebat. 栽培孩子长大成人是很不容易的一件事情。 Mendidik dan membina anak menjadi seorang dewasa itu merupakan hal yang sangat tidak mudah. 有时候你让你的孩子变成一个钢琴家， Ketika saudara kadangkala membina anak saudara menjadi seorang pianis, 变成一个文学家， menjadi seorang sastrawan, 变成一个演讲家， menjadi seorang yang pandai berpidato. 做父母的眼光来看，我尽的责任这么大，
难道上帝不会用他吗？ Dari sudut pandang sebagai seorang tua yang merasakan aku sudah memberikan jasa usaha yang begitu hebat, tidakkah Tuhan memakai dia? 我们花了多少心血把他养大？ Sudah begitu susah payahnya kita membesarkan dia, 他岂不是比别的青年人更出众、更有才能了？ bukankah dia lebih menonjol, lebih mempunyai talenta daripada para pemuda yang lain? 但是圣经告诉我们，上帝不看外貌， Tetapi 上帝看内心。 Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak melihat yang lahiriah, tetapi Allah melihat yang ada di dalam isi hati. 从这句话看来，上帝是根据人内心的表现来拣选人呢，或者是人的内心也是神预备给他的恩典呢？ Dari sudut pandang ini kalau kita merenungkannya, apakah Allah memilih seseorang itu dari pernyataan isi dalam hatinya, ataukah sesungguhnya isi dalam hati seseorang itu juga merupakan penentuan daripada Tuhan? 我们做人很难给这些问题正确的答案。 Sebagai seorang manusia sulit sekali kita memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. 那当一个人的生命经历了整个生命结束他的日子的时候， Ketika seseorang telah melalui hidupnya dan mengakhiri hidupnya 我 itu, 们可以开始评论他一生是一个怎样生活的人。 maka kita bisa mulai melakukan penilaian bagaimanakah orang itu selagi hidupnya. 所以用中国人的文学来说，叫做盖棺论定。 Kalau dengan sastra bahasa Tionghoa mengatakan kita memutuskan sesuatu ketika kita menutup peti mati 或 seseorang, 者说盖棺定论， ataukah kita ketika peti mati ditutupkan baru bisa diputuskan orang tersebut, 一个人好不好， seseorang itu baik atau tidak, 一个人成功不成功， seseorang itu berhasil atau tidak, 一个人伟大不伟大， seseorang itu agung atau tidak. 你不能在他生前随便给他定论。 Kita tidak bisa sembarangan menilai dia ketika dia masih hidup. 为什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 你定论的第二天，他可能就改变了。 Karena keesokan hari setelah Anda melakukan penilaian, mungkin dia sudah 好 berubah. 了，一改变以后，你所评论的话就变成空话了。 Ketika dia berubah, maka penilaianmu itu akan menjadi omong kosong. 所以中国人相信要等棺材盖上去了以后，才开始评论一个人到底价值如何。 Maka orang Tionghoa itu percaya bahwa ketika peti mati ditutupkan, barulah kita bisa melakukan penilaian terhadap seseorang itu baik atau tidak. 当一个孩子小小的时候， Maka ketika seorang anak yang masih 有 kecil, 时候表现得非常伟大。 kadangkala pernyataan hidupnya itu begitu agung. 中国人也学习了一句话： Orang Tionghoa juga belajar satu kalimat, 小时了了，大未必佳。意思是说，当一个人小的时候看起来了不起，等到大了以后，也不一定看见有什么果效。 artinya adalah ketika seorang anak yang masih kecil kelihatannya begitu hebat, tetapi belum tentu ketika dewasa itu hebat. 有时候小孩子讲一句话，令大人非常吃惊。 Kadangkala kalimat yang diucapkan oleh seorang anak kecil itu sangat mencengangkan seorang yang dewasa, 因为他讲的话超过常人的这个传统。 karena kalimat yang dia ucapkan itu melampaui kemampuan daripada orang pada umumnya, 非常使人感到惊奇。 sangat mengagumkan orang. 那我们就盼望他大了变成伟大的人。 Maka kita pun mengharapkan setelah dia menjadi dewasa menjadi orang yang agung. 那到他长大以后呢， Setelah dia menjadi dewasa, 看得出什么都平平，没有一点出众。 barulah kelihatan apapun dia biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. 相反的， Tetapi 有一些 sebaliknya, 小孩子从小什么都不懂，傻傻的，好像没有什么成就。 ada sebagian anak yang dari kecil kelihatannya apapun dia tidak mengerti, tidak ada hal-hal yang menonjol, apapun tidak ada 到 kehebatan. 大的时候，忽然间表现出来，原来是与众不同、非常超然拔萃的一个孩子。 Tetapi ketika dia menjadi dewasa, tiba-tiba dia mempunyai satu prestasi yang menonjol sekali, yang berbeda dengan orang pada umumnya. 所以我们用这种人生经验，不要太快称赞自己的孩子。 Oleh karena itu melalui pengalaman hidup seperti ini, janganlah kita terlalu cepat memuji seorang anak. 特别在大卫的身上，我们看见这一件事实是非常奇妙的。 Khususnya dalam diri Daud, kita melihat hal fakta seperti ini sangatlah ajaib. 大卫是第8个男孩子， Daud adalah seorang anak laki-laki yang ke-8. 现在有这么多孩子的家庭，
是很少很少的。 Sekarang keluarga yang memiliki anak yang begitu banyak itu sangat amat jarang. 很多人生了2个就够了， Ada banyak orang yang melahirkan 2 anak sudah 有 cukup. 的生了4个就很多了， Ada yang melahirkan 4 anak itu sudah begitu 有的 banyak. 生了5、6个的决定不再生了。 Ada yang sudah melahirkan 5, 6 anak dan memutuskan tidak lagi mau melahirkan. 劝你不要太快结束生孩子， Tetapi saya menghimbau saudara jangan terlalu cepat menghentikan kelahiran anak. 因为有可能世界生出一些伟人是在你第7、第8个孩子才出现的。 Karena ada sebagian orang agung dalam dunia itu adalah anak ke-7 atau ke-8 dari keluargamu. 所以在这个教会里面 Maka di dalam gereja ini 推广多生孩子的主张。 saya mencetuskan, menggalakkan untuk melahirkan banyak anak. 那你说多生孩子费用太大怎么办呢？ Lalu kalau saudara mengatakan kalau banyak anak, bagaimanakah kalau biaya hidup itu besar juga? 你不要挂虑物质的事情。 Janganlah saudara khawatir terhadap hal-hal yang 虽 materi. 然生一个孩子要尽的责任，要花的钱，要付的代价，要投资的是不少的。 Meskipun tanggung jawab yang harus diemban daripada seorang anak yang kita lahirkan, yang kita harus habiskan uang dan kita harus investasikan itu tidaklah 但 sedikit. 是比起整个生活的需要来说， Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh kebutuhan hidup, 儿女花我们所赚的钱，其实少而又少的。 sebenarnya anak-anak kita menghabiskan biaya hidup mereka dari keuangan kita itu sedikit, sangat sedikit. 当你人生走完路程的时候， Ketika saudara mengakhiri jalan hidup saudara, 发现你一生赚的钱不单单可以支持2、3个孩子的费用， saudara akan menemukan bahwa seumur hidup keuntungan yang saudara dapatkan bukan saja bisa membiayai hidup daripada 2-3 anak, 5、6个、7、8个也根本用不完你所赚的钱。 bahkan 5-6 anak atau 7-8 anak pun tidak akan menghabisi uang yang saudara 你 dapatkan. 说这一件事对某些人是，但对我不是。 Tetapi engkau mungkin mengatakan hal ini mungkin berlaku bagi sebagian orang, tetapi tidak berlaku pada diri saya. 事实证明，有一些人赚钱好像没有什么困难， Fakta membuktikan ada sebagian orang mendapatkan keuntungan, mendapatkan keuangan sepertinya tidak terlalu 但 sulit. 是有一些人赚一点钱都是非常非常困难的。 Tetapi ada sebagian orang mendapatkan sedikit keuntungan saja itu sudah sangat sulit. 上帝好像不顾这些事情一样的， Sepertinya Tuhan tidak mempedulikan hal ini. 因为每一个人的收入多少，虽然有上帝的安排所规定的，但是也有上帝突然改变的计划。 Karena di dalam penghasilan daripada setiap orang, meskipun ada pengaturan daripada Tuhan, tetapi juga ada pengaturan Tuhan yang tiba-tiba dan melakukan perubahan. 你现在生下一个小孩子 Ketika sekarang saudara melahirkan seorang anak, 啊，一个月用你多少钱呢？ berapa banyak uang yang dia habiskan dalam 1 bulan? 用你200万吗？ Apakah memakai uang 2 juta dari 用 saudara? 你400万吗？ Apakah memakai 4 juta? 除非孩子生重病，花了很多的医药费以外， Selain daripada anak itu sakit keras dan menghabiskan banyak sekali biaya pengobatan, 把孩子养大所需用的钱实在是不多的。 biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan seorang anak sesungguhnya tidaklah banyak. 我劝父母亲不要为了生计的困难，为了金钱的花费，而且暂时你就停止你生孩子。 Oleh karena itu saya menghimbau kepada para orang tua, jangan karena kesulitan dalam melahirkan, jangan karena ketakutan biaya hidup daripada seorang anak maka saudara menghentikan kelahiran. 我的母亲17岁结婚， Ibu saya 17 tahun dia menikah, 16年以后她变成寡妇， 16 tahun kemudian dia menjadi seorang janda. 在她17岁到33岁这16年里面， Di dalam dari sejak usia 17 sampai 33 tahun dalam 16 tahun itu, 她一共生了10个孩子。 keseluruhannya dia melahirkan 10 orang anak. 16年生10个孩子，现在的情况几乎不可能。 Dalam 16 tahun melahirkan 10 anak, untuk kondisi sekarang itu hampir tidaklah mungkin. 而他最后的6年生了5个孩子， Dan 6 tahun yang terakhir dia melahirkan 5 orang anak. 你可以想象，一个做母亲的6年生5个孩子，到底有多少时间来培养这些孩子长 Saudara 大？ boleh membayangkan seorang ibu yang dalam 6 tahun melahirkan 5 orang anak, bagaimanakah dia mempunyai waktu untuk membesarkan anak-anaknya ini? 所以我的母亲对牧师问一句话 Maka ibu saya bertanya kepada seorang pendeta demikian, 请告诉我，
我要怎么样养大这么多的孩子呢？ Beritahukanlah kepada saya bagaimanakah saya bisa membesarkan anak-anak saya begitu banyak. 她没有问她的丈夫， Dia tidak bertanya kepada 她 suaminya. 也没有问她的亲戚朋友， Dia juga tidak bertanya kepada sanak familinya. 她问牧师：“你告诉我，上帝怎样使我养大这么多的孩子？ Tetapi dia bertanya kepada pendeta, beritahukanlah kepada saya bagaimanakah Tuhan bisa menolong saya membesarkan anak-anak ini. 我还记得我的牧师叫做王忠诚牧师， Saya masih ingat pendeta kami itu bernama Wang Zhongchen, pendeta Wang 那 Zhongchen. 个时候王牧师自己也差不多50多岁了。 Waktu itu pendeta Wang sendiri juga hampir 50 tahun 这个 usianya. 王牧师呢，最后一个孩子是他的太太50岁生出来。 Dan anak dari pendeta Wang ini, anak yang terakhirnya itu adalah ketika dilahirkan istrinya berusia 50 tahun. 多孩子的男人 Adalah seorang pria yang mempunyai anak yang banyak. 听见那个多孩子的女人问他这句话： Mendengarkan kalimat pertanyaan daripada seorang ibu yang juga mempunyai anak yang 我 banyak. 要从哪里得到钱财，把这么多的孩子养大呢？ Dari manakah saya bisa mendapatkan keuangan untuk membesarkan begitu banyak anak-anak ini? 我的牧师对我的妈妈讲一句话， Pendeta saya mengatakan kepada mama saya, 他说：“你看，世界上的树叶， dia mengatakan, lihatlah daun-daun yang ada dalam dunia ini. 早上晨露下来的时候， Ketika di pagi hari turunnya embun, 有没有一个叶子上没有露水的？” adakah daun manakah yang di atasnya tidak ada embun? 我妈妈很奇怪， Mama saya sangat merasa heran. 你讲这一句话什么意思呢？ Apakah artinya engkau mengatakan kalimat ini? 我的牧师回答我的妈妈说 Pendeta saya menjawab mama saya, 一片叶，一滴露， satu helai daun, satu tetes embun. 没有漏掉一个叶子的。 Tidak ada daun yang ketinggalan. 我妈妈说什么意思呢？ Mama saya bertanya apakah artinya? 我的牧师对妈妈说 Pendeta saya berkata kepada mama saya, 上帝让一个孩子生出来， jikalau Allah mengizinkan seorang anak dilahirkan, 不可能有一个婴孩是没有上帝的恩典的。 tidaklah mungkin ada satu bayi yang tidak ada anugerah Tuhan. 既然孩子生出来， Dan kalau anak sudah dilahirkan, 上帝一定给他足够的东西， Tuhan pasti memberikan kecukupan kepada dia. 上帝一定养活他。 Tuhan pasti akan menghidupkan 我 dia. 的妈妈就悟了， Demikianlah mama saya menjadi 这 sadar. 句话就在他的心中刻铭在心，非常非常的严肃。 Dan kalimat ini terukir yang sangat dalam di dalam hatinya yang begitu serius. 那个时候我母亲大概31岁， Waktu itu ibu saya kira-kira berusia 31. 在6年半里面，她生了5个孩子， Di dalam waktu 6,5 tahun dia melahirkan 5 anak. 那个是最后一个孩子没有生出来以前。 Dan itu ketika anak yang terakhir belum 他 dilahirkan. 记得牧师讲的话： Dia ingat akan kalimat yang disampaikan oleh pendeta. 一片叶，一滴露， Satu helai daun, satu tetes embun. 每片叶都有露， Setiap helai daun ada Iya. embun. 一个叶子上面没有露水。 Tidak ada satu helai daun pun yang tidak ada 他 embun di 就 atasnya. 祷告说：“上帝啊， Maka dia pun berdoa, oh Tuhan, 你给我这么多的孩子， Engkau memberikan anak yang begitu banyak 我 kepadaku. 相信每一个孩子都有你的恩典。 Aku percaya setiap anak itu ada anugerah 那么 Tuhan. 我妈妈生的10个孩子里面， Dan di dalam 10 anak yang mama saya lahirkan, 有8个是男孩子， ada 8 adalah 有 laki-laki 2个是女孩子。 dan 2 perempuan. 后来这8个男孩子有一个小的时候离开世界， Kemudian ada dari 8 anak laki-laki ini, ada 1 yang masih kecil sudah meninggal. 还有7个活在世界上。 Masih 7 lagi yang hidup. 这7个现在已经死了4个， Dan 7 ini sekarang sudah dipanggil Tuhan 4 orang. 还有3个还存在世界上。 Masih ada 3 orang di dalam dunia ini. 最后这3个， Dan yang terakhir 3 orang ini. 第5个叫做唐崇安， Yang kelima bernama pendeta Joseph 不是 pendeta， Solomon. 那么 Apa Solomon? 他是在苏拉巴雅交响乐的指挥。 Dia adalah seorang konduktor orkestra di Surabaya. 第6个叫做唐从容， Dan yang keenam bernama Stephen Tong, 就是今天在你面前讲到的这一位。 yaitu yang berkhotbah kepada saudara sekarang ini di depan saudara. 第7个叫做唐崇怀， Yang ketujuh bernama Joseph 现 Tong, 在洛杉矶已经84岁了。 sekarang sudah berusia 84 tahun di Los 那 Angeles. 么换一句话说， Dengan kata yang lain, 这7个孩子 ketujuh anak 都 laki-laki ini 活到80几岁
还在世界上。 hidup sampai 80-an tahun masih ada 第 dalam 一 dunia. 个活到82岁， Yang pertama hidup sampai 80第二 tahun. 个活到83岁， Yang kedua hidup sampai 83 tahun. 第三个活到84岁， Yang ketiga hidup sampai 84 tahun. 第四个活到86岁， Yang keempat hidup sampai 86 tahun. 第五个也活到80多岁， Dan yang kelima juga hidup sampai 80-an. 第六个活到今年85岁， Yang keenam hidup sampai tahun ini 85 tahun. 七个活到今年84岁。 Yang ketujuh hidup sampai tahun ini 84 tahun. 所以想到这个家庭生的孩子都很长命， Siapa yang sangka anak-anak yang dilahirkan dari keluarga itu begitu panjang umurnya? 不但没有饿死， Bukan saja tidak mati kelaparan, 从小生活足够，非常健康，到年老都长命活在世界上。 dari sejak kecil hidup berkecukupan dan sangat sehat dan hidup panjang umur lagi sampai tua. 就是人的思想没有办法想到。 Ini yang tidak bisa terpikirkan dengan pemikiran manusia. 我的母亲那个时候很辛苦， Ibu saya waktu itu sangat susah 因为 menderita 刚好中国跟日本打仗的时候， karena pas waktunya adalah peperangan Tiongkok dengan Jepang 他想大概活不下去了。 dan dia berpikir mungkin tidak bisa lagi melangsungkan hidupnya. 上帝不但给每一个孩子活下去， Tetapi Allah bukan saja memberikan anugerah kepada setiap anak bisa langsung 而且 hidupkan, 每一个孩子活了80几年。 bahkan setiap anak itu hidup sampai 80-an 我的 usianya. 父亲55岁就离开世界， Ayah saya meninggal pada usia 55, 我的母亲68岁离开世界。 ibu saya 68 tahun meninggal. 想不到他生的孩子都过80几岁， Tidak disangka anak-anak yang dilahirkan itu melampaui usia 80. 告诉我们上帝可以养活你的孩子。 Dia mengatakan Allah bisa menghidupkan 所以 anakmu. 在很多牧师里面， Maka di antara begitu banyak 我 pendeta, 劝大家多生孩子。 saya menasihati Bapak Ibu Saudara sekalian melahirkan lebih banyak anak. 前天我对我们一个长老说：“为什么你只有生2个？ Kemarin dulu saya berkata kepada seorang pendatua kami, mengapa engkau hanya melahirkan 2 anak? 为什么不要再生 Mengapa engkau tidak mau melahirkan lagi?” 他说：“唐牧师太迟了 Dia，mengatakan Pak Tong sudah 我 terlambat. 现在已经55岁了。 Sekarang saya sudah berusia 55. ”那我说：“你太太几岁？” Lalu saya tanya berapa usia 他说 istrimu? 太太已经53岁。 Istrinya sudah berusia 53. 那我说：“好了，你不可以再生了。 Saya mengatakan, oh engkau tidak boleh melahirkan lagi. 孩子过了49，已经不是生孩子的适当的年龄。 Karena seorang wanita setelah melampaui 49 tahun bukan lagi waktu usia untuk melahirkan. 我在问他为什么你生的这么少？ Saya menanyakan lagi mengapa engkau melahirkan begitu sedikit. 他回答一句话 Dia menjawab satu kalimat, 我太迟认识唐牧师， saya terlalu lambat kenal kepada pendeta Stephen Tong. 我鉴定2个够了，停止了，才听唐牧师讲道。 Saya setelah memutuskan 2 anak sudah cukup, baru mendengarkan khotbah daripada 如 pendeta 果我 Stephen Tong. 早一点听到唐牧师讲的道， Jikalau saya lebih awal mendengarkan khotbah daripada pendeta Stephen 可 Tong, 能我会生更多的孩子。 mungkin saya bisa melahirkan lebih banyak anak. 好，今天请你注意下面的话： Dan hari ini saudara perhatikan kalimat selanjutnya. 基督教的地区 Dan di daerah kekristenan, 生孩子越来越少， anak yang dilahirkan semakin sedikit, 前途非常黑暗。 maka masa depan sangat suram. 今年85岁， Tahun ini saya berusia 85. 4个孩子， Saya mempunyai 4 orang anak 本来有6个，2个早产离开世界了。 dan harusnya mempunyai 6, tetapi ada 2 yang prematur dan mereka meninggal. 我现在4个孩子，只有1个男孩，3个女孩。 Dalam 4 anak ini sekarang saya hanya mempunyai 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak 4个 perempuan. 孩子有3个已经结婚，生了9个孙子。 Dan dari 4 anak ini 3 yang sudah menikah dan telah melahirkan 9 anak cucu. 我很懊悔，我生的只有1个男孩。 Saya sangat menyesal melahirkan hanya seorang anak laki-laki. 为什么上帝不给我多一点？我不知道。 Tetapi mengapa Tuhan tidak memberikan lebih banyak kepada saya? Saya tidak 我 tahu. 发现我的母亲比生下的这7个男孩更伟大， Saya menemukan bahwa ibu saya yang melahirkan 7 anak laki-laki itu jauh lebih agung. 因为她一个人生了7个男孩子。 Karena dia seorang diri melahirkan 7 anak laki-laki. 7个男孩子结了婚，只生下6个男孩子。 Dan 7 anak laki-laki ini setelah menikah hanya melahirkan
所以 6 anak laki-laki. 这一个母亲比7个男孩加起来还更伟大。 Maka ibu ini dibandingkan dengan 7 anak laki-laki yang ditambahkan itu masih ibu 特 yang 别 agung. 这7个男孩子中间有5个只做牧师， Khususnya dari 7 anak laki-laki itu ada 5 yang menjadi pendeta. 所以我母亲对中国基督教的贡献是很大的。 Maka sumbangsi ibu saya terhadap kekristenan daripada Tionghoa itu sangat besar. 一个女人产生5个牧师， Seorang perempuan yang menghasilkan 5 pendeta. 现在我只产生1个牧师， Sekarang saya hanya menghasilkan seorang pendeta. 不能相比。 Maka tidak bisa diperbandingkan. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 你 kasih. 了解我这些话以后， Setelah saudara mengerti kalimat yang saya ungkapkan ini, 我相信你会赞成我鼓励你们多生孩子， saya percaya saudara akan menyetujui saya yang menghimbau saudara untuk melahirkan lebih banyak anak. 还能生的时候不要拒绝。 Ketika masih bisa melahirkan, jangan menolak. 上帝给你的时候，你要接受， Ketika Tuhan memberikan kepada saudara, terimalah. 靠着恩典把他们养大。 Bersandar kepada anugerah Tuhan, besarkan mereka. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasihi, 时间一直过去， waktu terus 我 berlalu. 们面向世界末日已经不久了。 Kita menuju kepada akhir zaman itu sudah tidak lama lagi. 我们基督教在世界上有多少的人归向主？ Ada berapa banyak orang di dalam kekristenan yang di dalam dunia ini yang kembali kepada 我 Tuhan? 们的家庭产生多少人侍奉见证主？ Dalam keluarga kita menghasilkan berapa banyak orang yang melayani Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan? 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们还没有结婚的，快结婚。 Yang belum menikah, cepatlah menikah. 男人可能就在28岁以前决定分事， Yang pria sebelum usia 28 tahun, putuskanlah pernikahan 女 saudara. 人在25岁以前决定分事。 Yang wanita sebelum usia 25 tahun, putuskanlah hal berkaitan dengan 你 pernikahan 说我 saudara. 找来找去找不到适当的， Saudara mengatakan saya terus mencari tapi tidak mendapatkan yang cocok. 我告诉你，降低标准， Saya katakan kepada saudara, turunkan standarmu. 你不要一定要娶一个天使。 Janganlah saudara bersikeras untuk mempunyai seorang istri, seorang malaikat. 如果你真的找到你喜欢的，我告诉你，他也不一定喜欢你。 Jikalau saudara sungguh mendapatkan seorang yang saudara suka, saya katakan belum tentu dia juga suka kepada saudara. 不要骄傲， Maka janganlah saudara sombong. 神造的都是好的， Yang Tuhan ciptakan itu semua baik 虽 adanya. 然不是绝顶美丽， Meskipun belum tentu yang mutlak pasti cantik itu. 你的爱人是绝对美丽的，可能对你很不好。 Tetapi kalau istrimu itu atau pacarmu itu adalah yang sangat amat cantik, mungkin tidak terlalu baik kepada saudara. 我们在马浪认识一个女人，很漂亮， Di Malang kita kenal sebagai seorang perempuan, seorang wanita yang sangat cantik. 她的丈夫是我的学生， Suaminya adalah murid saya. 后来她生了2个男孩子， Kemudian dia lahirkan 2 anak laki-laki. 大的男孩子漂亮到比现在许多的电影明星更英俊。 Anak yang pertama itu begitu tampannya, bahkan lebih tampan daripada banyak bintang film. 很英俊，很英俊。 Sangat tampan. 第2个孩子 Anak yang kedua, 中等， yang biasa, 那么lumayan. 2个孩子都长大了。 Dan kedua anak ini sudah menjadi dewasa. 大的今年大概35岁， Yang besar kira-kira tahun ini 35 tahun. 小的今年大概33岁。 Yang kecil kira-kira tahun ini 33 tahun. 这个大的英俊的不得了， Dan yang besar ini sangat amat tampan. 人见人爱。 Dan setiap orang menjumpai, orang sangat 很 menyukai. 多做母亲的都盼望孩子生得像这么英俊的男。 Banyak yang sebagai orang tua mengharapkan anak yang mereka lahirkan begitu tampan seperti ini. 这个2个孩子长大，我都看他们长大。 Dan kedua anak ini menjadi dewasa, saya melihat pertumbuhan 他 mereka. 26、7岁的时候， Ketika mereka berusia 26-27 tahun. 2个都结婚了。 Dan 2 orang itu sudah menikah. 大的男孩娶一个电影明星， Anak yang besar itu memperistri seorang bintang film. 美丽的不得了。 Dan juga begitu cantik. 2个人拍起照片，天生一对，像天仙下凡，人仙共分。 Maka ketika laki-laki dan perempuan itu mereka diambil fotonya itu begitu amat cantik dan begitu rupawan. 第2个孩子 Anak yang kedua, 爱上一个寡妇， dia jatuh cinta kepada seorang 那 janda. 个寡妇丈夫死了， Dan janda itu
suaminya meninggal, 有4个孩子跟他长大。 ada 4 anaknya yang dibesarkan, 这个第2个孩子就爱上这个寡妇， dan anak yang kedua ini jatuh cinta kepada janda 结 ini, 果就决定娶了已经有4个孩子的女人做他的妻子。 dan akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat janda yang sudah mempunyai 4 anak ini sebagai istrinya. 2年以后， 2 tahun kemudian, 这个寡妇再替他生第5个孩子， janda ini melahirkan lagi anak yang kelima untuk 他也很有 laki-laki ini 爱心照顾5个孩子，等量同观。 dan dia juga mempunyai cinta kasih yang cukup untuk membesarkan kelima anak ini dengan kesetaraan 生活非常困难。 dan hidup mereka sangat susah. 那我现在要讲的是他的男孩第1个孩子， Yang sekarang saya mau katakan adalah anak pertama dia 非凡英俊， yang begitu cantik, sangat amat 非不是长得 tampan, 啊，他是比电影明星更漂亮的人。 lebih tampan dari bintang film. 现在怎么样呢？ Sekarang bagaimanakah? 现在住在加卡塔， Sekarang tinggal di Jakarta. 现在几十岁了， Sekarang sudah puluhan tahun, 40多岁了。 40-an tahun. 现在发生什么事情？ Apa yang terjadi sekarang? 他的太太跟他离婚了。 Istrinya cerai dengan dia. 你以为你娶美丽的太太就很幸福吗？ Apakah saudara mengira saudara mempunyai istri yang sangat cantik itu saudara akan begitu bahagia? 你以为你找到最美丽的女人，你就生活很满意吗？ Apakah saudara mengira saudara bisa menemukan wanita yang paling cantik itu saudara akan hidup dengan begitu puas? 他现在被他太太离弃了， Sekarang dia telah dibuat diceraikan oleh istrinya. 他自己孤孤单单的生活， Dia hidup dengan kesendirian. 生活没有把握， Dia tidak mempunyai pegangan hidup. 前途没有方向。 Dia tidak mempunyai arah di masa depannya. 现在40多岁，收入很少， Sekarang usia 40-an tahun sedikit sekali 爱 penghasilannya. 钱的女人都不要他， Wanita yang cinta uang tidak suka kepada 他 dia. 非常痛苦。 Maka dia begitu menderita. 这是我们很靠近的一个家庭， Ini adalah keluarga yang sangat dekat dengan kami. 我们很认识的一个女人， Seorang wanita yang sangat kami kenal. 她的家庭变成这样凄凉， Demikianlah keluarganya itu begitu 很可惜。 begitu 她的妈 disayangkan. 妈年轻的时候很漂亮， Ibunya ketika muda sangat cantik. 现在已经70多岁，完全不漂亮了。 Sekarang sudah usia 70-an tahun sama sekali tidak lagi ada 看到 kecantikan. 2个孩子， Ketika dia melihat kedua anak 心 laki-lakinya, 里很难过， hatinya sangat susah. 知道前面怎么度日子。 Tidak tahu bagaimanakah mereka akan melangsungkan hidup di hari 我 depan. 请你们青年男女 Maka saya menasihatkan saudara pemuda dan pemudi, 标准不要太高， janganlah terlalu tinggi standar 不要 hidupmu. 嫌东嫌西。 Jangan memilih ini, memilih itu. 等到你找到你要的，可能不是上帝要的。 Sampai ketika saudara menemukan yang saudara inginkan, mungkin bukan yang Tuhan inginkan. 降低标准， Maka rendahkanlah standarmu. 才的比俊美更要紧。 Kepribadian karakter itu lebih penting daripada kecantikan. 也很多女人一定要选到最漂亮的男孩子。 Banyak wanita yang mereka ingin cari adalah pria yang paling tampan. 我嫁来一个非常好色的男人， Akhirnya mereka menikah dengan seorang pria yang yang hidung belang. sexy 啊，结果呢就家破人亡。 Akhirnya pecahlah keluarga mereka. 一些的男人要娶最漂亮的女人， Dan ada sebagian pria yang mau mempunyai istri yang paling cantik. 最后他的太太红杏出墙， Akhirnya istri mereka itu justru terlalu cantik menyeleweng keluar berselingkuh. 啊，所以他们就变成破裂的家庭。 Maka mereka pun pecah keluarganya. 所以你们青年男女听我的话， Maka hai pemuda dan pemudi, dengarkanlah nasihat saya. 你不听老人言，你吃亏在眼前。 Kalau saudara tidak mendengarkan nasihat orang tua, saudara sendiri yang akan rugi. 求主怜悯我们。 Kiranya Tuhan berbelas kasihan 我 kepada 们 kita. 回到今天的讲道 Kita，kembali kepada khotbah hari ini. 大卫是上帝拣选的， Daud adalah orang yang dipilih oleh 是 Tuhan. 不是因为他的才气过人，上帝才拣选他呢？ Apakah karena kualifikasinya itu melampaui orang pada umumnya maka Iyo. Tuhan memilih dia? Tidak. 他是家里面最小的， Dia adalah anak yang paling kecil dalam keluarga. 爸爸都不记得他， Papa pun tidak mengingat 别 akan 的人 dia. 也看不起他。 Orang yang lain pun merendahkan dia. 但是我要对大家说，大卫的特点是很少男人有的。 Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa keunikan yang dimiliki oleh Daud itu jarang sekali dimiliki oleh orang pada umumnya. 不一定是他蒙拣选的特权或者他的才干，
不一定。 belum tentu adalah hak istimewa dia dipilih atau karena kualifikasi yang dia 在 miliki, 大卫生命中间展现出来的， yang dinyatakan di dalam hidup daripada Daud 都 ini, 说都是上帝的恩典。 kita melihatnya itu semua adalah anugerah 一 Tuhan. 个孩子有什么好处？ Seseorang anak mempunyai kebaikan yang dia 你 miliki, 不要夸口， saudara jangan menyombongkan, 不要看为骄傲， jangan saudara merasa bangga 更 pada 不 itu. 要宠爱孩子。 Terlebih lagi janganlah engkau 我 memanjakannya. 这一生看出来了，很多独生孩子都是最自私的人。 Seumur hidup ini saya sudah melihat banyak anak tunggal itu hidup mereka itu sangat amat egois. 在我们神学院的学生里面，最自私的人很多是独生子。 Di dalam kalangan mahasiswa teologi kita itu yang paling egois banyak dari mereka adalah anak-anak tunggal. 我不是说独生子一定自私， Saya bukan mengatakan anak-anak tunggal itu pasti egois, 但是自私的很多是独生。 tetapi yang egois itu banyak dari mereka adalah anak 我 tunggal. 们不要颠倒过来思想。 Jangan kita memutarbalikkan pemikiran kita. 大卫的好处不是他蒙拣选的原因， Kebaikan daripada Daud bukan menjadi alasan dia dipilih. 大卫的好处是神要给他的恩典。 Kebaikan daripada Daud itu adalah anugerah yang Tuhan mau berikan kepada dia. 大卫有什么好处呢？ Kalau ada kebaikan apakah yang Daud miliki? Yang pertama, 绝对顺服他的父亲。 dia mutlak taat kepada ayahnya. 圣经没有告诉我们大卫跟他母亲的关系是怎么样的， Alkitab tidak mengatakan kepada kita bagaimana hubungan Daud dengan 但 ibunya. 是圣经告诉我们，大卫的父亲吩咐最小的孩子到野外、到乡村里面去牧养羊群。 Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ayah daripada Daud memerintahkan Daud untuk menggembalakan dombanya ke padang gurun, ke tempat-tempat yang kecil. 这一份工作是很难的， Pekerjaan ini sangat sulit 因为他年龄小， karena dia usianya masih kecil, 个子小， postur tubuhnya 他 kecil, 要跑到乡下， dia harus pergi ke 把 pedesaan 羊带到野外去。 dan membawa kawanan domba ke keluar kota. 野外是很危险的， Keluar kota daerah padang gurun itu sangat berbahaya. 乡下是很孤单的。 Di pedesaan itu sangat 但是 kesendirian. 圣经说，大卫就顺从了父亲。 Tetapi Alkitab mengatakan Daud demikianlah dia taat kepada ayahnya. 要是父亲没有因为大卫长得很英俊，他就宠爱他。 Ini berarti bahwa ayah daripada Daud bukan karena Daud itu begitu tampan, maka ayahnya memanjakan dia. 一个孩子被父母宠爱有4个原因： Seorang anak yang dimanjakan oleh orang tuanya mempunyai 4 alasan. 第一，长得非常英俊漂亮， Yang pertama, mereka mempunyai ketampanan atau kecantikan. 父母看到这样的孩子非常喜爱，就宠爱了他。 Orang tua yang melihat anak-anak yang seperti ini mereka sangat suka, maka mereka 第 memanjakan. 二， Yang 才 kedua, 气过人，所以很多父母非常骄傲。 bakat atau talenta mereka itu melampaui orang banyak, maka orang tua banyak yang menjadi sombong. 第三， Yang ketiga, 这些孩子们很听父亲的话，父亲感到非常安慰， dan anak-anak ini sangat taat kepada perkataan orang tua, maka ayahnya itu sangat mendapatkan 非 penghiburan. 常宠爱这种孩子。 Maka mereka pun sangat memanjakan anak yang seperti 第 ini. 四，这个孩子可能大病不死，父亲太爱惜他，就把他看作是掌上的明珠。 Dan yang keempat, mungkin karena anak ini setelah melalui sakit yang keras tapi tidak mati, maka ayahnya itu sangat mengasihi anak itu dan menganggap dia sebagai mercusuar daripada keluarganya. 特别宠爱他们。 Dan mereka sangat amat memanjakan. 父母太宠爱孩子，对这个孩子来说是一个灾难。 Orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, bagi anak itu merupakan satu bencana bagi mereka. 受宠爱的人很难得到正义的管教。 Karena anak-anak yang mendapatkan pemanjaan, mereka sulit sekali mendapatkan pendidikan yang benar. 太多宽恕，太多容忍，使孩子们容易骄傲、自私，变成很败坏的青年。 Mereka mendapatkan toleransi yang begitu besar, mendapatkan pengampunan yang begitu tinggi, itu membuat anak itu menjadi anak-anak yang rusak. 你们注意听，你们牧师对你们的教导。 Perhatikanlah pengajaran yang diberikan oleh pendetamu kepada Bapak Ibu Saudara 今天 sekalian. 早上我太太一见到我，第一句话说：“恭喜你是一个好父亲。” Hari ini pagi tadi istri saya berjumpa dengan saya, dia mengatakan kepada saya, selamat kepada
Anda menjadi seorang ayah yang baik. 我说为什么你讲这句话？ Saya menanyakan mengapa engkau mengatakan kalimat ini. 今天是88节， Dia mengatakan hari ini adalah hari Papa. 我也不知道今天为什么是88节，你知道吗？ 6月份第2个星期。 6月份第2个星期做88节，我是不赞成的， Saya tidak setuju kalau minggu kedua dari bulan Juni itu sebagai hari Papa. 因为中国人的88节就是8月8号88。 Karena bagi orang Tionghoa itu kalau hari Papa itu adalah bulan Agustus tanggal 8. 我莫名其妙，为什么中国人又把6月第2个礼拜天当作是88节？ Maka saya tidak mengerti mengapa minggu kedua dari bulan Juni dianggap sebagai hari 那 Papa. 么他讲这句话以后， Lalu setelah dia mengatakan kalimat 我 ini, 就想我是好爸爸吗？ saya pun mulai berpikir apakah saya adalah seorang ayah yang baik? 我感谢上帝， Saya bersyukur kepada Tuhan. 我4个孩子没有一个变成败家子。 Saya mempunyai 4 anak yang tidak ada satupun yang menjadi yang rusak. 呀， Yang 我 rusak. 4个孩子都好好读书，完成他们的学业。 Keempat anak saya itu sekolah dengan baik dan menyelesaikan studi mereka. 4个孩子都好好读经，信仰上帝，变成过圣洁生活的青年人。 Dan keempat anak saya itu membaca Alkitab dengan baik, mempunyai iman kerohanian yang baik dan melalui hidup yang suci. 我4个孩子已经结婚的，都好好教导他们的子女； Dari keempat anak saya yang sudah menikah itu mereka mendidik anak mereka dengan baik. 还没有结婚的，都持守圣洁，过爱主的生活。 Yang belum menikah juga melalui hidup yang suci dan melalui hidup yang mengasihi 我 Tuhan. 直到今天可以说，感谢主保守我的家庭。 Sampai hari ini saya boleh mengatakan puji Tuhan telah memelihara keluargaku. 至于我是不是好的爸爸，我不评论，这是上帝知道的。 Mengenai apakah saya adalah seorang ayah yang baik itu saya tidak berani menilai sendiri, hanya Tuhan yang tahu. 那么我们回头讲，大卫是一个怎么样的孩子？ Kita kembali mengatakan bagaimanakah Daud adalah seorang anak yang 大卫 apakah 是一 dia? 个顺服父亲的孩子。 Daud adalah seorang anak yang taat kepada ayah. 父亲不留大卫在家里做事， Ayahnya tidak membiarkan Daud di dalam rumahnya untuk mengerjakan 父亲 pekerjaan. 把他大儿子、2儿子、3个儿子派到王那里做他们的侍卫。 Dan ayahnya itu mengutus anak pertama, kedua, dan ketiga ke dalam kerajaan untuk melayani di sana. 第一、第2、第3的孩子是有非常高的职分，有王权的职分，有王权给他的薪水，他们的生活非常安定。 Maka anak pertama, kedua, dan tiga mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, mendapatkan penghasilan daripada kerajaan dan mempunyai kuasa yang besar daripada kerajaan. 第8个孩子 Tetapi anak yang 要 ke-8 在乡间放羊， harus menggembalakan domba di 要 pedesaan, 在危险中间度日。 harus melalui hidupnya di dalam mara 这 bahaya. 个是他父亲没有办法保护他的。 Ini yang tempat di mana ayahnya tidak bisa melindungi dia. 大卫年轻的时候， Maka ketika Daud 他 muda, 就养成一个独立靠上帝过生活的习惯。 dia telah melatih dan membiasakan diri untuk hidup mandiri dan bersandar kepada Tuhan. 他就远远离开家庭，照顾羊群。面对仇敌、狮子、熊来的时候，他有独立奋斗，与他们征战。 Demikianlah ketika dia jauh daripada keluarganya, dia harus hidup sendiri dan berani berperang dengan singa ataupun beruang dengan kekuatan dan bersandar kepada Tuhan. 这种没有保护、没有安全感的孩子，好不好啊？ Anak yang tidak mendapatkan perlindungan pemeliharaan daripada seperti ini, apakah itu baik? 我告诉你，好。 Saya katakan baik. 做母亲的很盼望小孩子，妈妈常常在家照顾他们。我告诉你，不必太操心。 Sebagai seorang ibu senantiasa mengharapkan anaknya ada di dalam keluarga, senantiasa berada di sisinya untuk bisa melindungi, menjaganya. Saya berkatakan, jangan terlalu khawatir. 没有父亲的孤儿， Anak yatim yang tidak mempunyai ayah, 没有母亲在身边的孩子们， anak-anak yang tidak mempunyai ibu di sampingnya, 可能养成了更自立、更依靠上帝、更有距离的生活。 mungkin akan melatih dan membiasakan diri mereka melalui hidup yang lebih mandiri dan lebih kuat. 我3岁没有父亲，我就一定是上了吗？ Saya ketika usia 3 tahun tidak lagi mempunyai seorang anak ayah, apakah saya akan terhilang? 我母亲从早到晚做工，没有亲身照顾关怀我，
我就变成失败的孩子吗？ Ketika ibu saya tidak bisa merawat, mendidik, menjaga saya dari pagi sampai malam, apakah saya menjadi seorang anak yang tidak lagi terjaga, terpelihara? 我敢说， Saya berani mengatakan, 上帝使我3岁没有父亲， Allah mengizinkan saya tidak mempunyai orang ayah ketika berusia 3 tahun. 上帝使我母亲太忙，没有亲身足够的时间照顾我。 Allah mengizinkan ibu saya terlalu sibuk sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk merawat, melindungi saya. 这不成为我的危险， Ini tidak menjadi bahaya bagi saya. 这也不成为我的损失， Ini juga tidak menjadi kerugian bagi 这 saya. 都是我一生奋斗成功重要的条件。 Tetapi ini semua merupakan persyaratan saya seumur hidup bisa berjuang dan berhasil. 从这一方面来看，上帝让大卫牧羊，让大卫在乡下、在田里、在野外过孤独的生活，是神的恩典。 Dari sini kalau kita melihat Allah membuat Daud untuk menggembalakan di padang gurun, di pedesaan, di tempat-tempat yang jauh sehingga dia melalui hidup yang sedikit, yang sendirian itu adalah anugerah 虽 Tuhan. 然没有长辈无微不至的照顾， Meskipun tidak ada orang tua yang tak henti-hentinya merawat dan melindungi dia, 上帝借着大卫困境中间养成依靠上帝的生活，成为伟大的青年。 tetapi melalui berbagai macam kesulitan dan penderitaan yang Daud alami, Allah membiasakan Daud menjadi seorang pemuda yang agung dan kuat. 不一定孤儿是不好的事情， Maka belum tentulah seorang anak yatim piatu adalah hal yang tidak 不一 baik. 定父母没有好好照顾是很大的损失。 Belum tentulah kalau orang tua tidak merawat, melihara kita dengan baik itu adalah kerugian bagi kita. 神造人的生命有非常灵活的适应性， Karena Allah menciptakan hidup manusia mempunyai satu daya adaptasi yang begitu lincah. 神给人每个人奋斗的可能。 Tuhan memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk bisa berjuang. 但是这个大卫就成为一个非常孝顺父亲的人， Dan Daud menjadi seorang anak yang sangat taat kepada ayahnya, 成为一个非常自立的人， menjadi seorang yang sangat mandiri, 成为一个肯奋斗、肯适应各样痛苦的人。 menjadi seorang yang mau berjuang dan bisa beradaptasi dengan berbagai macam kondisi 第二 lingkungan. 样， Yang kedua, 大卫很注重他父亲的家， dan Daud sangat menjunjung menghormati keluarga ayahnya 愿意好好使他的父亲的事业可以成功。 dan juga rela dan mau supaya usaha daripada keluarga ayahnya itu berhasil. 今天很多孩子，你越宠爱他，他越放弃你。 Hari ini banyak anak semakin saudara manjakan dia, dia akan semakin membuang saudara. 你更多钱给他，怎么都有，他结果变成一个依靠你没有办法奋斗的人。 Seberapa banyak pun uang yang saudara berikan kepada dia, dia akan menjadi anak yang apapun hanya bersandar kepada saudara dan tidak mau lagi berjuang. 我们的孩子小小的，每一个都有无限的可能。 Anak-anak kita dari sejak kecil mereka mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas. 你看他小小的孩子很可爱，可能又变成最大的强盗。 Saudara melihat anak kecil itu mungkin waktu mereka kecil sangat menyenangkan, mungkin ketika mereka dewasa menjadi perampok yang besar. 看到衰弱、体弱多病，可能又变成最坚强的事业的巨人。 Saudara melihat dia mungkin ketika kecil adalah begitu lemah, banyak sekali penyakitnya. Mungkin di kemudian hari setelah dewasa mereka menjadi seorang besar yang sangat agung. 因为每一个人里面的可能性都是大到无可计算。 Karena potensi yang terpendam di dalam diri seseorang itu begitu besar kemungkinannya sampai sedemikian besar tidak bisa kita hitung. 大卫从哪里学到跟狮子打仗的呢？ Dari manakah Daud belajar dia bisa berperang dengan singa? 大卫从哪里明白怎样从熊的手里面把羊夺回来呢？ Dari manakah Daud bisa belajar dia bisa merebut domba dari mulut beruang? 他的体力有多少，连他自己都不知道。 Berapa besar kekuatan tubuhnya dia sendiri pun tidak mengetahuinya. 他跟狮子打仗， Tetapi ketika dia berkelahi dengan 熊 singa, 争斗， ketika dia berlaga dengan beruang, 能够胜过这些野兽， dan dia 他自己也没有把握。 dia apakah bisa mengalahkan binatang-binatang buas ini, dia sendiri pun tidak mempunyai keyakinan. 大卫是不惧危险，愿意在一切事情上尽力而为的人。 Oleh karena itu Daud adalah seorang yang tidak takut marah bahaya apapun, tetapi dia adalah orang yang dengan sekuat tenaga, sekiat mungkin melakukan tugasnya. 说大卫的羊
比你们做我的会友还更蒙恩。 Dan Daud itu jauh lebih mendapatkan anugerah berkat daripada saudara menjadi jemaat saya. 大卫能够把他们从狮子口里抢出来， Karena Daud 熊的手掌里面夺出来。 Karena Daud bisa merebut mereka dari mulut singa, merebut mereka dari cengkeraman beruang. 大卫是个好牧人， Daud adalah seorang gembala yang 所以 baik. 最后他写诗篇23篇的时候， Maka ketika pada akhirnya dia menulis Mazmur 第一句 23, 话是耶和华是我的牧者， kalimat pertama dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, 我必不致缺乏。 takkan kekurangan aku. 他使我在安静的水边休息， Dia membaringkan aku di air yang tenang. 领我到草场上面， Dia memimpin aku ke padang rumput 他 yang 为 hijau. 自己的名引导我走义路， Demi namamu, demi namanya dia menuntun aku ke jalan yang benar. 苏醒我的灵魂， Dia menyegarkan jiwaku 使我不偏行己路。 sehingga aku tidak menuruti jalanku sendiri. 他在我仇敌面前为我预备筵席， Hadapan lawanku dia menyediakan pesta bagiku, 我也虽 hidangan bagiku. 我虽然行过死荫的幽谷，我也不惧怕， Meskipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku juga tidak 因 takut. 为这样伟大的牧人之诗， Saudara melihat, 谁有权柄写出来呢？ saudara melihat Mazmur yang ditulis oleh seorang yang begitu agung, siapakah yang mempunyai kemampuan dan berkualifikasi untuk 大 menulisnya? 卫与神之间关系以外，没有人可以写这样伟大的诗篇。 Selain daripada Daud yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ada orang yang lain yang bisa menuliskan Mazmur yang begitu agung. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 世界历史有最伟大的诗人，大概20多个， Di dalam sejarah dunia ini ada 20-an pemazmur yang sangat 但不嘛说夏尔， ada 20-an penyair yang paling agung. 没有一个诗人所写过的诗比诗篇23篇更优美的。 Tidak ada penyair manapun yang bisa menggubah Mazmur atau syair yang lebih indah daripada Mazmur 因 23. 为大卫这些好处，所以上帝在拣选他，变成神家里边的王嘛。 Apakah karena kebaikan yang Daud miliki sehingga Allah memilih dia menjadi raja di dalam rumah dia, keluarga Tuhan? Bukan. 神借着各样的困难，训练他成为一个蒙恩的人。 Tetapi Allah melalui berbagai macam kesulitan melatih dia menjadi seorang yang mendapatkan anugerah 不 Tuhan. 但如此， Bukan saja demikian. 大卫是很关心国家大事的人。 Daud adalah seorang yang sangat menghormati dan mementingkan perkara besar daripada negaranya. 他是很照顾自己兄长的人。 Dia adalah orang yang sangat melindungi, memperhatikan kebutuhan daripada seniornya. 父亲说：“大卫啊，你的3个哥哥在军中服侍扫罗王， Ayah Daud mengatakan, Daud, kakak-kakakmu sedang melayani Raja Saul. 我现在煮一些好东西，你带到军队中间，给你的哥哥们吃吧。 Sekarang saya membuat sedikit makanan dan bawalah makanan ini kepada kakakmu di dalam prajurit itu. 大卫就顺服父亲，把这些东西带到军中去了。 Demikianlah Daud taat kepada ayahnya dan membawa makanan itu kepada kakaknya yang ada di 他在 perkumpulan 军 daripada 队中 tentaranya. 间听到了一件事情： Di tengah-tengah tentara prajurit itu dia mendengarkan satu hal. 国家遇到困难， Negerinya menghadapi kesulitan. 国家的仇敌来挑衅了。 Musuh daripada negerinya datang memprovokasi. 歌利亚在战场上大声呼喊： Karena Goliat berteriak dengan keras di medan peperangan. 以色列啊，你们有哪一个人敢出来跟我打仗呢？ Hai Israel, siapakah di antara kalian yang berani tampil untuk berperang denganku? 出来吧， Keluarlah, 我在这里等候你们。 aku menanti di sini. 你们不是有你们的上帝耶和华吗？ Bukankah kalian memiliki Allah Tuhanmu? 你们的耶和华不是高高在上，在所有上帝最高的地方做上帝吗？ Bukankah Allahmu ada di tempat yang maha tinggi dan menjadi Allah di tempat yang paling tinggi itu? 如果你们的上帝赐福给你， Jikalau Allahmu memberkatimu, 你们派人出来跟我打仗吧。 putuslah seseorang datang berperang 哇， denganmu. 这些话太刺激大卫了， Dan kalimat-kalimat ini sangat merangsang Daud. 这些话太羞辱耶和华了。 Dan kalimat-kalimat ini terlalu mempermalukan Tuhan. 多数的人听见这样的挑战， Kebanyakan orang mendengarkan kalimat tantangan seperti 啊 ini, 最好的办法就是畏缩、惧怕、逃走。
cara yang terbaik adalah mereka mundur, mereka takut, dan mereka melarikan diri. 大卫不是如此， Tetapi tidak demikian dengan Daud. 他听了这个没有受割礼的外邦人这么无耻自大的话， Ketika dia mendengarkan kalimat-kalimat arogan yang begitu tinggi daripada orang kafir yang tidak bersudat ini, 他的盛怒住在他的心里面发作起来了。 maka bangkitlah amarah dari dalam hatinya, amarah yang kudus 圣洁的愤怒， sekarang bangkit dari hatinya. 现在从他的心 Ada, 发出来。 ia tidak bisa menerima kalimat yang menghina Tuhannya. 他不能够接受侮辱他上帝的这些话语， 大卫不但关心国家大事， maka bukan saja Daud memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan negerinya, 大卫更关心上帝的名。 terlebih lagi Daud sangat memperhatikan nama 今 Tuhan. 天基督徒根本很少这样的人， Hari ini jarang sekali orang Kristen yang 在我 seperti 们的 ini. 社会中间，上帝的名受羞辱，你完全不顾， Di tengah masyarakat nama Tuhan kita sekali tidak mempedulikan. 硬看挑战我们的信仰，我们完全没有办法。 Ketika orang-orang yang tidak percaya, mereka merendahkan, menghina dan tidak mempedulikan lagi iman kepercayaan kita, kita juga tidak peduli akan hal itu. 大卫不是如此， Tetapi tidak demikian Daud. 大卫怒气填胸， Maka bangkitlah amarah daripada Daud 盛怒发飞， dan amarahnya yang kudus itu 他 muncul. 把国家大事当作自己的责任， Dia menjadikan perkara besar dari negerinya itu menjadi tanggung jawab dirinya. 世界的政局当作自己应当做的事情。 Dia menjadikan politik dalam dunia ini kan sesuatu yang harus dia kerjakan. 有的基督徒说：“我不管政治的事情， Ada orang Kristen yang mengatakan aku tidak peduli hal-hal yang 我只 bersifat politik. 顾我的生意成功或者失败， Saya hanya mempedulikan apakah usaha saya itu berhasil atau tidak. 我只管今天这个财政，今天事业，今天经济到底对我有什么好处？ Saya hanya mempedulikan bagaimanakah ekonomi ataupun keuangan hari ini, apakah keuntungannya bisa saya dapatkan. 很可怜，很可怜。 Itu sangat amat kasihan sekali. 3000年前，大卫 Daud yang ada di 3000 tahun yang lalu, 看见一个大人物，叫做歌利亚， dia melihat seorang yang begitu tinggi besar yang bernama Goliat, 比他们的王扫罗更高3个头。 yang lebih tinggi 3 kepala daripada raja mereka Saul 以 itu. 色列人说：“上帝啊，我们要有王。” Orang Israel mengatakan, oh Tuhan kami mau ada 以 raja. 色列人说：“我们要设立一个比人更高1个头的王，做 Orang- 我们的领袖。” Orang Israel mengatakan kami mau mengangkat seorang yang lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya menjadi raja kami, menjadi pemimpin kami. 选立了扫罗做以色列人的王， Maka demikianlah mereka memilih Saul menjadi raja Israel. 这是上帝的旨意吗？ Apakah ini adalah kehendak Tuhan? 这个是上帝看见他条件足够吗？ Apakah ini karena Tuhan melihat kualifikasinya cukup? 人是看外貌， Manusia itu melihat yang lahiriah, 上帝是看内心。 tetapi Allah melihat isi 这 hati. 句话就是当撒母耳要选大卫的时候，神讲出来的话语。 Inilah kalimat yang diucapkan oleh Allah melalui Samuel ketika Allah mau memilih Daud. 所以当人看见大卫的哥哥，第一、第二、第三，高大魁梧、高大健壮、雄壮， Maka ketika orang-orang melihat kakak-kakak daripada Daud, yang pertama, kedua, dan ketiga itu begitu tinggi besar postur tubuh 上 mereka, 帝的灵对撒母耳说：“你不要看外貌， Roh Allah berkata kepada Samuel, janganlah engkau melihat yang lahiriah. 我是看内心。 Aku melihat isi hati. ”上帝没有拣选大卫的大哥、二哥、三哥， Allah tidak memilih kakak yang pertama, kedua, dan ketiga dari 你 Daud. 拣选了年纪最小的大卫。 Tetapi Allah memilih Daud yang mempunyai usia yang 为什 terkecil. 么？ Mengapa demikian? 大卫注重上帝的国， Karena Daud mementingkan kerajaan Allah 大卫看重上帝的名。 dan Daud mementingkan nama 那 Tuhan. 一天，他带东西给他的哥哥吃的时候， Maka ketika hari itu dia membawa makanan kepada 他 kakak-kakaknya, 顺便看看国家现在面对的困难是什么。 sambil dia melihat apakah kesulitan yang dihadapi di negaranya pada waktu itu. 看见田野中间一个高大的巨人，
这一个歌利亚出现了。 Dia melihat di seberang sana ada seorang raksasa, seorang yang tinggi besar, yaitu bernama Goliat itu muncul 以 di 色 sana. 列人呐、 Dia mengatakan, Hai 你 Israel, 们的上帝会照顾你们吗？ apakah Allahmu bisa melindungi kalian? 派人出来跟我打仗吗。 Utuslah orang datang untuk berperang denganku. 大卫听见这些话的时候， Setelah Daud mendengarkan kalimat-kalimat ini, 圣火在心中燃烧， maka muncullah amarahnya yang suci itu dalam hatinya. 不许可他上帝的名给外邦人所羞辱， Dia tidak mengizinkan nama daripada Tuhan itu dipermalukan oleh orang-orang kafir. 不许可这个不受割礼的人敢将侮辱他的宗教。 Dia tidak mengizinkan orang yang tidak disudat ini berani menghina agama dia. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 人没有人看见， Manusia yang tidak melihatnya, 上帝看见了。 tetapi Tuhan melihat. 今天基督教有多少人为上帝的名而奋斗出来呢？ Hari ini dalam kekristenan ada berapa banyak orang yang demi nama Tuhan berani berjuang. 今天在全世界基督教被轻看的时候，谁为上帝做伟大的工作呢？ Hari ini di dalam dunia ini, ketika kekristenan dihina sedemikian rupa, siapakah orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang agung bagi Tuhan? 我今天就讲到这里。 Sampai di sini hari ini, 神看内心， Allah melihat isi 神 hati. 看基督教里面有谁是为神征战的， Allah melihat di dalam kekristenan ada siapakah yang berani berperang bagi kerajaan 不 Allah. 是最高大、最强壮、最大的孩子们，他们的威力。 Bukanlah kekuatan daripada anak yang terbesar, anak yang paling besar tubuhnya mereka paling kuat itu. 唯有那个最小的孩子，心里尊主伟大的人，是上帝所喜悦的。 Hanyalah anak yang paling kecil, anak yang menghormati dan menjunjung mementingkan Tuhan itu yang berkenan kepada 我 Tuhan. 今天到新加坡去， Hari ini saya akan pergi ke Singapura. 明后天到卡宾去侍奉上帝。 Lusa hari Selasa akan memimpin Kapin. 卡宾的聚会是全世界绝无仅有的聚会， Kebaktian Kapin itu yang tidak atau langka sekali ada di dalam dunia ini. 是sama sekali tidak ada di luar negeri. Setiap hari berapa ribu orang dengar firman 每 Tuhan. 一天都有几千个人来听上帝的话语。我盼望从这些几千个中间兴起像大卫一样的人为主工作。 Saya mengharapkan dari ribuan orang-orang ini ada orang yang seperti Daud yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk mengerjakan 你 pekerjaannya. 们为我祷告。 Doakan untuk saya. 每一天嘉宾听到的人比我们这个中文礼拜堂的人多出5倍。 Setiap hari orang-orang yang ikut dalam kebaktian Kapin ini lebih 5 kali lipat daripada jemaat yang Mandarin ada di 如 sini. 果我做你们的牧师，你们给我很失望，我求主兴起嘉宾更多的青年被上帝用。 Jikalau kalian sebagai jemaat saya begitu mengecewakan saya memohon Tuhan untuk membangkitkan lebih banyak pemuda daripada peserta Kapin itu. 3000年以前， 3000 tahun yang lalu, 上帝兴起了大卫。 Allah telah membangkitkan Daud. 我盼望嘉宾回来以后， Saya mengharapkan setelah saya kembali dari Kapin, 我们有 BJN， kita ada kebaktian ada acara 我 BCN, 们有 NREDC， juga ada acara 可以 NRTC. 兴起很多的青年人， Boleh membangkitkan begitu banyak pemuda 像大卫一样 seperti Daud 被上帝使用。 yang dipakai oleh Tuhan. 我今天就讲到这里， Sampai di sini hari 我 ini. 们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita Hau. berdoa. 我请 Timothy 长老到前面来，代替我们整个教会向上帝发出祷告。 Penatua Timothy Sidik, pimpin kita berdoa. Berikan kepada kami. 我们在天上的父，我们为你所赐给我们每一个恩典来感谢。 Kami mengucap syukur atas gereja dan mimbar yang kau berikan kepada kami. 我们为你赐给我们的教会讲台来感谢。 Setiap khotbah yang kami dengar, Tuhan ini adalah sebuah anugerah yang begitu besar. 每一篇我们能够聆听的这个讲道，我们要感谢主，因为这个是主赐给我们极大的恩典， Biarlah kami taat kepadamu. 让我们顺服主。 Terima kasih Engkau juga memberikan kami orang tua dan anak-anak kami. 我们感谢主赐给我们父母以及儿女们， Biarlah kami belajar seperti Daud yang berani membela firman. 让我们能够学习像大卫一样为主的话语来辩护， Biarlah kami berani seperti Daud yang taat kepada Engkau. 让我们能够像大卫一样那么勇敢以及顺服主。 Berkati gerejamu dan berkati setiap dari kami. 主啊，求你赐福你的教会，赐福我们每一个人。 Dan bangkitkan orang-orang yang seperti Daud di zaman ini 求你 Tuhan. 在这个时代里面兴起像大卫的像这样子的人。 Kami mohon dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 主啊，我们恳求你，我们感谢你，我们祷告，奉主耶稣基督的名。 Amin. Amin。